Okay, Assalamualaikum kepada Sejai. Saya Nurul Hanis binti Asnan, pelajar di SK6B. So, hari ni saya nak membentangkan bahan pembentangan laporan latihan industri. Okay, pada page pertama, muka depan, yang pertama saya ada letak nama organisasi yang saya telah jalankan latihan industri. Nama syarikat ni ialah Minbot Sendirian Berhad yang berada di Kota Damansara dan disediakan oleh saya sendiri, Nurhani binti Asnan. Okey, slide kedua, isi kandungan. Ada pengenalan organisasi, latar belakang organisasi, laporan teknikal, kesimpulan dan terakhir sekali ialah komen dan cadangan. Okey, pada pengenalan organisasi, isi kandungan yang pertama, pengenalan organisasi. Nama syarikat ini ialah Minbot Sendirian Berhad. Alamat syarikat telah pun saya sebut tadi, iaitu di Kota Damansara. Tak jauh daripada rumah saya je, cuma ambil masa dalam 30 minit je untuk sampai. Waktu bekerja saya setiap hari Isnin hingga Sabtu 9.30 pagi hingga 6.30 petang. Saya hanya cuti pada cuti umum, public holiday sahaja. Visi dan misi syarikat ini ialah visi mengeluarkan dan memasarkan produk yang berkualiti setara dengan keperluan dan kepuasan pelanggan. Misi pula memasarkan produk yang bermutu pada harga yang berpatutan serta memberikan perkhidmatan yang memuaskan. So, company ni, syarikat ni menyediakan perkhidmatan apa? Syarikat ini merupakan satu syarikat yang menjalankan operasi jualan barangan elektrik macam tu. Barangan yang dijual, antara barangan yang dijual ialah barangan elektronik. Contohnya robot vacuum, robot mopping, mop. Ada banyak sebenarnya, tapi yang paling penting dalam company ni, dalam syarikat ni, dia menjalankan jualan robot vacuum dan robot mop. Okey. Latar belakang organisasi ini ditubuhkan, syarikat ini ditubuhkan pada tahun 2015. So, sebenarnya asalnya syarikat ini berada di Kota Damansara juga, tapi lain office. So, saya menjalankan latihan industri ini di syarikat yang kedua. Bukan kedua, maksudnya dia dah berpindah. Okey, dia berpindah. Tapi tak jauh pun, asalnya office dia dekat Kota Damansara juga, dalam area yang sama. Cuma dia berpindah sebab saya tak berapa pasti apa isunya. Okey. Objektif lebih kurang dengan visi dan misi tadi. Syarikat ini ditubuh khas dan memberi tumpuan kepada mereka yang sibuk bekerja dan berkeluarga dan memerlukan pembersihan mengikut saiz rumah para pelanggan. Dan disitulah syarikat ini mengenal pasti dan yakin bahawa pembersihan harus dilakukan secara automatik. So, macam sekarang ni, kita apa-apa pun kita nak automatic, apa-apa pun kita nak by phone, apa-apa pun kita nak yang canggih kan. So, mengemas rumah pun sekarang hujung jari je, pakai phone je. Sebabnya syarikat yang saya jalankan latihan industri ni memang menjual barang elektrik, robot vacuum and robot mop. Okay, logo syarikat ni nanti saya akan letak ke sebelah. Okay, logo syarikat ni Minbot. Okay, and then antara barang yang dijual, okay, saya zoom. Ini yang warna putih ni, dia robot mop. Yang hitam ni robot vacuum and mop. Ada dua dalam satu robot. Okay, so harga dia memang lain-lain lah sebab ada macam-macam brand. Antara brand yang saya ingat ialah iRobot, Xiaomi brand, Neto, dan saya tak berapa ingat. Okay,
Selain robot vacuum and robot mop dia juga jual barang elektrik macam air purifier, Google Home mini speaker, tapi kebanyakannya barang dalam syarikat ni Amazon punya barang lah. Okay. Slide seterusnya, latar belakang organisasi ini. Yang pertama, Mr. Raymond, beliau merupakan CEO kepada syarikat ini, and then bawah-bawah dia Jovin merupakan manager, Andre web development, bawah lagi Azri under customer service and fulfillment, dan last sekali Kirtiga sebagai technician. So tugas Jovin sebagai manager ni operation dalam syarikat tersebut lah. Andre web development, dia bahagian web design macam tu. Azri, saya ada Azri customer service and fulfillment. Fulfillment tu maksudnya macam saya kena fulfillment, kena fulfill order lah, order customer. And then technician ni macam service after sales. Kalau ada apa-apa isu dengan robot, claim warranty, then kita ada technician lah. And ada technician junior and customer service junior. Okay, slide seterusnya, laporan teknikal. Okay, ni apa kerja yang saya buat sepanjang latihan industri ni ialah melaksanakan tugas harian ni. Memang daily rutin saya melakukan, saya sentiasa buat kerja ni setiap hari. Menjawab panggilan telefon. Position saya sebagai customer service and fulfillment. Saya perlu menjawab panggilan telefon, menyimak pesanan dan mesej di WhatsApp, email, intercom, marketplace. Marketplace tu Lazada, Shopee, kita ada banyak platform. Antaranya Lazada, Shopee, yang tu paling saya kena tekankan and fokus. Lazada, Shopee, Qoo10, Carousel, Mudah, macam tu lah. And then seterusnya, melayan pelanggan yang datang di pejabat. Kita syarikat ni berdasarkan e-commerce, tapi ada kalanya customer nak datang untuk tengok demo, dan boleh juga. Kita tak, dalam office tu tak ada banyak sangat unit demo lah, tapi boleh datang. So saya yang akan layan pelanggan yang datang di pejabat tersebut. And seterusnya, saya akan mengatur pesanan untuk dihantar. So pagi tu saya akan reply semua message. Lepas tu saya akan tengok semua order yang masuk di website, marketplace, dan semua yang boleh masuk order lah. Lepas tu saya susun order tu lah untuk kita fulfill order. Ada stok dan saya fulfill. Tapi bukan saya lah yang pack. Saya akan panggil orang untuk pack barang tersebut, and then saya kena email lah untuk panggil courier datang pick up barang tersebut. Macam tu lah lebih kurang. Seterusnya, ada kalanya saya membuat senarai perbandingan produk. Macam dekat syarikat ni ada pelbagai produk dan jenama. Jadi saya perlu buat satu sheet untuk senang saya trace. Kalau customer tanya saya apa beza produk A, apa beza produk B, mana satu produk yang bagus. So saya buat benda tu supaya untuk senang rujukan saya dan orang lain. Seterusnya, menerima dan menyimak stok yang sampai. Yang ini untuk yang membuat pesanan stok baru, semua adalah under manager saya iaitu Jovin. Tapi untuk menerima dan menyimak stok yang sampai ni tanggungjawab saya. Sekiranya stok baru sampai, saya kena tengok stok tu daripada lori sampailah ke stok untuk memastikan barang tersebut semua tally and tak rosak. Saya kena tengok
Lepas tu saya kena check semua unit tu, kuantiti tu cukup ataupun tak. Okay, berikut adalah antara gambar-gambar berkaitan dengan tugasan yang saya telah laksanakan. Yang first ni, okay, ni membungkus barang untuk dihantar. Ada kalanya saya buat untuk membungkus barang ni sebab kita tak banyak sangat staff. Ada kalanya order terlampau banyak sekali masuk dan kita tak cukup kaki tangan, dan saya akan tolong juga. Okay, yang kedua, membuat invoice untuk diberi kepada pelanggan. Biasanya lah, memang selalunya saya akan buat dokumen-dokumen ni. Invoice, quotation, price quotation, lagi apa, bill, DO, delivery order, macam-macam lah. Itu antaranya. Okay, seterusnya menyimak dan membalas email yang masuk. Yang ni biasalah, memang rutin harian saya akan tengok semua email. So kita ada banyak email, ada 4 saya rasa. Saya kena tengok semua. Ada kalanya email tu melibatkan company yang nak collaboration dengan syarikat yang saya jalankan latihan industri. Ada kalanya untuk price quotation, lebih kurang. Okay, yang bawah tu menyimak pesanan di laman web. Okay, ni contoh gambar website tersebut lah, website company saya. Okay, seterusnya menyimak stok yang baru sampai. Yang ni stok yang macam kecil-kecil saja, tapi sebenarnya ada yang besar tau. Saya tak jumpa gambar tu. Alright. Okay, ni mengemas stok ni kadang-kadang saja saya buat. Macam hari Sabtu tak berapa banyak kerja kan, dan saya buatlah untuk mengemas stok, mengemas office, macam tu. Okay, so kita dah ada dekat kesimpulan. So kesimpulan yang saya perolehi sepanjang latihan industri ini, okay, saya pelajar dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Okay, memang saya akui yang sebagai khidmat pelanggan, saya memang dapat satu kemahiran, iaitu kemahiran berkomunikasi. Macam sebelum ni, ya memang kita ada banyak presentation, buat video sepanjang saya berada di Politeknik. Tapi yang ni lebih kepada formal. So saya, pada mulanya saya tak berapa familiar, tak berapa nak pandai cakap lah. And then manager saya, saya punya teammate tolong, dan lama-lama saya boleh cakap. Tak adalah 100% pandai, tapi saya dapat tingkatkan kemahiran berkomunikasi saya. Kedua, pelajar merasakan pengalaman kerja yang sebenar. Yang ini memang ya, saya rasa pengalaman kerja yang sebenar yang tak lari daripada stres, penat, nak kena kawal emosi. Sepanjang kerja tu saya kena kawal emosi ya. Saya memang merasakan pengalaman kerja yang sebenar, sangat-sangat sebenar. Sebab yalah, kalau kita student, just kelas tu pukul 8 pagi sampai pukul 2 macam tu kot, ataupun pukul 10 sampai pukul 3 macam tu je. Tapi kalau sebagai pekerja, kita kena bangun pagi dan balik malam. Okay, yang saya rasa yang terakhir, syarikat banyak mengajar pelajar menggunakan teknologi yang canggih yang tidak pernah diketahui selama ini. So maksudnya saya banyak belajar business trick, and then saya banyak juga company ni menggunakan teknologi yang canggih-canggih. Antaranya Slack, aplikasi Slack. Saya tak tahu kalau pensyarah dekat Politeknik ada guna, tapi ini saya baru tahu. Slack, Intercom, saya tak pernah guna sebelum ni, saya tak pernah tahu benda ni. Lagi dia punya website WooCommerce pun memang macam canggih. Semua order tu, kalau saya tak check dekat website pun, saya dapat email. So saya tahu barang apa yang customer order, macam tu lah. Lagi apa, Jira software, banyaklah, banyak aplikasi yang dia guna yang saya rasa amazing macam tu.
salah satu apps yang dia gunakan untuk robot pun saya baru tahu. And saya baru tahu ada automatic punya robot untuk bersihkan rumah. Ya, saya baru tahu. Okay, last sekali komen dan cadangan. Okay, komen dan cadangan ni, okay, saya tak adalah banyak sangat nak komen dan cadang apa-apa dekat organisasi ni, sebab saya cuma nak berterima kasih sebab bagi saya peluang dekat company ni. Saya tahu banyak benda and saya tak pernah terbayang pun lah yang saya akan berada di position customer service. Saya tak pernah bayang. Okay, balik pada komen dan cadangan. Pihak organisasi perlulah bercadang untuk mengambil lebih ramai lagi pekerja kerana pada pendapat pelajar, syarikat ini bagus dari segi perniagaannya dan boleh pergi jauh. Okay, ini memang honesty. Jujurnya saya cakap, company ni, syarikat ni memang boleh pergi jauh sebab barang-barangnya memang bagus and memang berkualiti. Even saya pun selalu rasa macam nak beli, tapi mahal sangatlah barangnya. Okay, lagi satu, syarikat ni kelemahannya dia tak banyak sangat staff. Mungkin saya in the future mungkin bos saya akan ambil banyak lagi pekerja. Dia tak berapa banyak sangat pekerja, tapi banyak order. So kita jadi tak cukup kaki tangan. So pada pendapat saya lah, hire more employee. Okay, yang kedua, menyediakan sistem pemfailan yang sistematik dan efektif untuk lebih memudahkan rujukan pada masa akan datang. Yang ni selalunya syarikat ni dia buat satu filing tapi tak berapa efektif lah. Macam back to 2 to 3 years nak cari balik dokumen tu macam susah. Lagi-lagi dia syarikat ni macam baru pindah kot dekat move to this office kan. So macam ada yang hilang, ada yang tak jumpa. So saya rasa bagi saya sistem pemfailan tu tak berapa efektif lah. Yang terakhir sekali, perlu menyediakan suasana kerja yang lebih selesa. Yang ni bagi saya ialah sebab syarikat ni robot vacuum, so mungkin bit noisy, sedikit bising. Macam tu. Pada pendapat saya, kalau sediakan satu bilik untuk robot tu sahaja, untuk testing robot tu sahaja, mungkin okay, macam tu. So far memang okay je syarikat ni, suasananya pun okay je sebenarnya, cumanya macam bit noisy lah. Macam kalau kita stress, lepas tu bising, so kita rasa macam semak kepala kan. Tu je. So jadinya syarikat ni dia bukan syarikat yang besar, dia syarikat yang kecil je, tapi jual barang-barang yang mahal lah. Macam tu, robot vacuum, air purifier, banyak lagi lah dia jual. Banyak barang-barang rumah lah terutamanya. Okay, dah tamat. Terima kasih kepada pihak Politeknik, pihak UPLI dan pihak organisasi atas peluang dan pengalaman sepanjang latihan industri. So saya memang tak dapat bayang yang saya berada di position as customer service. Saya tak pernah tahu pun bidang ni. Macam sebelum ni saya tahu customer service, tapi saya tak tahu pun yang customer service ni kerjanya stres. Saya tak pernah tahu customer service ni kerjanya stres. So saya dah rasa sendiri pengalaman tu. So far okay. Dan syarikat ni pun dah offer saya kerja. Saya masih lagi bekerja di syarikat ini sebagai customer service. Banyak lagi benda yang saya kena belajar dan perlu belajar in the future. So terima kasih kepada Sejai untuk menilai saya. Berdasarkan video ini, saya minta maaf untuk sebarang and segala kelemahan
dari saya dengan apa yang saya bentangkan ni. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Dan kalau saya lambat upload, saya betul-betul minta maaf sebab saya tak berapa ada masa sangat, tapi saya cuba yang terbaik. Terima kasih lagi sekali, and saya akhiri dengan Assalamualaikum. Selamat baju jaya sejaya.